Assalamualaikum, saya Muhammad Zarif akan memulakan penerangan berkaitan kefahaman nilai etika dan modal pelajar di institusi pengajian tinggi. Setelah ditelaah artikel ini, dapat kami katakan bahawa artikel ini memfokuskan kajiannya terhadap tahap kefahaman pelajar di institusi pengajian tinggi terhadap nilai etika dan moral dari sudut keperluan serta mengkaji elemen-elemen yang perlu dititikberatkan. Sebagai contoh, kepentingan nilai etika dan moral terhadap pelajar, cabaran dalam mengaplikasikannya serta keadaan yang terbaik bagi memastikan pelajar ditanamkan nilai etika dan moral dalam diri mereka dengan lebih mendalam. Dengan matlamat, ia mampu memberikan kebaikan untuk jangka masa yang lama, baik pada masa kini maupun pada masa hadapan. Dalam mencapai dan menepati tugasan yang diberikan serta objektif artikel yang dikaji, perlulah kita fahamkan dahulu maksud serta elemen-elemen yang berkait sangat rapat di antara dua perkara ini, iaitu nilai, etika, moral dan peradaban. Mari kita mulakan dengan apa itu nilai. Nilai secara keseluruhannya membawa kepada maksud ukuran yang dianggap sebagai pendorong terhadap terjadinya tingkah laku dan pemikiran seseorang yang bersifatkan perkara negatif, positif maupun neutral, di mana dalam hal ini ia lebih sesuai ditujukan kepada bagaimana golongan remaja termasuklah pelajar dipengaruhi perlakuan mereka selari dengan kenyataan dari seorang penyelidik dari UiTM Dr. Muhammad Ismail Muzadi Karjo yang menyatakan bahawa pembentukan nilai yang cemerlang perlu dikuasai bagi melahirkan generasi muda yang lebih berwawasan. Etika pula boleh disimpulkan sebagai sesuatu set peraturan dalam kehidupan seharian seseorang tersebut bagi memastikan kehidupan mereka dapat dijalani dengan salah satu prinsip kehidupan yang betul. Pada konteks yang sama, moral pula berkaitan sekala tingkah laku seseorang apabila melakukan sebarang interaksi atau tindakan terhadap manusia atau perkara lain. Akhir sekali iaitu peradaban yang bermaksud perkembangan mengenai sesuatu entiti atau budaya yang lahir di antara sesebuah masyarakat yang mengamalkan kehidupan yang mempunyai budaya yang tinggi. Antara kekuatan yang terdapat di dalam artikel ini ialah menggunakan pelbagai sumber rujukan yang berkualiti seperti tesis, buku, jurnal, kertas kerja, seminar prosiding dan laman sesawan yang berautoriti. Sebagai contoh, artikel ini menurut kajian yang telah dijalankan oleh Ahmad Firdaus 2017, dinyatakan bahawa pelajar digalakkan untuk mencontohi dan mempraktikkan nilai-nilai yang baik sebagai penghayatan dalam diri pelajar serta kualiti warga negara yang baik. Penggunaan rujukan yang berkualiti ini menambah kekuatan kepada artikel kerana ia menunjukkan bahawa analisis yang telah dibuat tersebut adalah berdasarkan kepada pengetahuan yang terkini dan juga relevan dalam bidang tersebut. Selain daripada itu, artikel ini turut memberi penjelasan terhadap keperluan untuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai etika dan moral dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi. Sebagai contoh, telah dinyatakan di dalam abstrak artikel ini bahawa perkara yang harus ditekankan bagi melahirkan pelajar yang berakhlak mulia adalah dengan memberi penekanan kepada aspek kefahaman yang jelas berkaitan nilai etika dan moral yang menunjukkan kepada pembinaan peradaban. Seterusnya, kekuatan artikel ini ialah ia memberi implikasi yang jelas berdasarkan analisis kandungan dan dihuraikan secara deskriptif. Artikel ini turut memberi pendedahan terhadap cabaran dan ancaman yang boleh diperolehi dalam pembangunan nilai etika dan moral di kalangan pelajar. Sekarang kita akan beralih pula kepada kelemahan artikel ini iaitu memberikan pandangan yang agak umum mengenai kefahaman nilai etika dan moral di dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi. Sebagai contoh, dalam artikel ini penulis menyatakan bahawa perkara yang harus dititik beratkan bagi membentuk pelajar yang berakhlak mulia adalah dengan memberi penekanan kepada aspek kefahaman yang jelas berkaitan nilai etika dan moral yang menunjukkan kepada pembinaan peradaban. Namun begitu, artikel ini tidak memberikan contoh yang lebih teliti mengenai bagaimana sebenarnya kefahaman nilai etika dan moral ini sepatutnya diamalkan dan diperkukuhkan dalam kalangan pelajar. Contoh yang jelas dalam artikel ialah kajian ini menyatakan bahawa nilai etika dan moral semakin tidak dititik beratkan dalam kehidupan seharian, khususnya dalam kalangan pelajar institut pengajian tinggi. Namun begitu, kajian ini tidak juga memberikan maklumat yang lebih jelas mengenai bagaimana informasi ini diperoleh dan bagaimana kesahihan data ini telah disesahkan. Oleh itu, terdapat kelemahan dalam mengesahkan data yang digunakan dalam artikel ini. Selain itu, kelemahan yang seterusnya ialah artikel ini juga lebih kepada ke arah analisis kandungan daripada data empirikal. Sebagai contoh, artikel ini merujuk kepada kajian-kajian yang terdahulu dan dapat memberikan sorotan terhadap isu-isu
yang berkaitan dengan nilai kefahaman, nilai etika dan moral dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi. Walau bagaimanapun, artikel ini tidak begitu memberikan data empirikal yang mencukupi untuk menyokong perbincangan dan kesimpulan yang telah dibuat. Seterusnya, kelemahan artikel ini ialah ia tidak membincangkan tentang cabaran dan halangan yang dihadapi dalam memperkukuhkan kefahaman nilai etika dan moral di dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi. Sebagai contoh, artikel ini tidak menekankan faktor-faktor yang menyebabkan nilai etika dan moral semakin tidak dititik beratkan dalam kehidupan seharian, khususnya dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi. Ketiadaan perbincangan mengenai cabaran dan halangan ini dapat memberi kekurangan kepada artikel ini kerana ia tidak memberikan gambaran yang lengkap mengenai apakah sebenarnya isu yang dibincangkan. Artikel ini memberi peluang untuk melakukan penyelidikan lanjutan dalam bidang kefahaman nilai etika dan moral dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi. Sebagai contoh, kajian lanjutan boleh dijalankan bertujuan untuk mengkaji kesan program-program pendidikan etika dan moral terhadap pembentukan nilai etika dan moral dalam kalangan pelajar, atau untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi kefahaman nilai etika dan moral dalam kalangan pelajar. Ia juga turut memberi peluang untuk pembangunan program penyelidikan yang lebih mempraktikkan aspek kefahaman nilai etika dan moral dalam kalangan institusi pelajar institusi pengajian tinggi. Sebagai contoh, institusi pengajian tinggi boleh mendapatkan maklumat daripada artikel ini untuk membangunkan program-program yang memfokuskan kepada pembentukan nilai etika dan moral dalam kalangan pelajar. Selain itu, ia juga turut membuka peluang untuk memperkukuhkan lagi usaha dalam membangunkan nilai etika dan moral. Contohnya, daripada dapatan kajian menunjukkan bahawa kesemua elemen yang berkait berada pada tahap yang diperlukan, yang menunjukkan keperluan untuk terus memperkasakan pendidikan nilai di institusi pengajian tinggi. Institusi pengajian tinggi boleh menggunakan maklumat ini untuk bertujuan menyusun program-program pembangunan diri yang menekankan nilai etika dan moral sebagai sebahagian daripada pengalaman pelajar. Sekarang kita akan beralih pula kepada ancaman utama yang terdapat dalam artikel ini. Antaranya ialah kurangnya minat daripada pihak-pihak yang berkepentingan seperti institusi pengajian tinggi, penyelidik dan pelajar. Jika artikel ini tidak diberikan perhatian yang mendalam, maka usaha untuk memperkukuhkan kefahaman nilai etika dan moral dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi akan menjadi sia-sia. Selain itu, artikel ini juga bergantung pada sumber-sumber yang terdapat dalam kajian literatur. Jika terdapat keterbatasan dalam sumber, maka artikel ini tidak memberikan gambaran yang lengkap dan menyeluruh mengenai kefahaman nilai etika dan moral dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi. Ancaman lain terhadap artikel ini ialah perubahan sosial yang berlaku dengan kadar yang sangat cepat. Nilai etika dan moral yang dianggap penting pada masa lalu mungkin tidak lagi penting pada hari ini. Sebagai contoh, artikel ini menunjukkan bahawa terdapat pelajar yang melayari media sosial ketika sesi kuliah dijalankan. Pengaruh media sosial yang semakin meluas ini sebenarnya dapat mempengaruhi pemikiran dan amalan nilai etika dan moral di kalangan pelajar. Contohnya, penggunaan media sosial yang tidak cekap seperti menyebarkan berita palsu ataupun menghina orang lain dapat merosakkan nilai etika dan moral pelajar. Antara cadangan untuk menambah baik artikel ini ialah dengan menjalankan kajian terkini yang melibatkan penyelidikan lapangan untuk mendapatkan data yang lebih terperinci mengenai kefahaman nilai etika dan moral dalam kalangan pelajar daripada pelbagai institusi pengajian tinggi. Sebagai contoh, kajian lapangan boleh melibatkan temu bual dengan pelajar dan pengajar untuk mendapatkan pandangan langsung daripada mereka mengenai amalan, cabaran dan keperluan dalam pembangunan kefahaman nilai etika dan moral. Artikel ini juga perlu dikemaskini secara berkala dengan maklumat terkini dan boleh diterima. Ini termasuklah menyertakan informasi daripada kajian-kajian terkini dan perubahan-perubahan sosial yang mungkin mempengaruhi kefahaman nilai etika dan moral dalam kalangan pelajar. Contohnya, jika terdapat perubahan dalam persepsi di kalangan masyarakat terhadap nilai etika dan moral, artikel ini perlu mengemaskini maklumat tersebut bagi memastikan relevansinya.
Selain daripada itu, artikel ini juga boleh diperbaiki dengan memperkayakan penekanan pada amalan terbaik dalam membangunkan dan menambahkan lebih banyak cadangan dan strategi yang boleh dilakukan oleh Institut Pengajian Tinggi untuk memperkukuhkan lagi nilai pendidikan dan etika di kalangan pelajar. Contohnya, institusi pengajian tinggi boleh menganjurkan program-program yang berkaitan dengan konteks pembangunan nilai etika dan moral seperti program mentor-menti ataupun program sukarelawan. Sebagai contoh, Universiti Melaya telah menganjurkan program sukarelawan yang dikenali sebagai UM-Cares yang bertujuan untuk membentuk pelajar yang berakhlak mulia dan beradab. Keseluruhannya, dapatlah kita rumuskan bahawa cabaran dalam proses menerapkan dan membangunkan nilai etika dan moral terhadap pelajar ini bukanlah perkara yang boleh dipandang ringan. Hal ini demikian kerana isu ini merupakan isu yang perlu diteliti dengan lebih mendalam terhadap langkah-langkah yang sewajarnya dimanifestasikan bagi memastikan kejayaan dalam melaksanakan isu ini. Bertitik tolak daripada hal ini, nilai etika dan moral serta peradaban itu masih penting untuk diambil tahu, diberi pemahaman yang jelas serta diterapkan bagi semua golongan yang terlibat, terutamanya dalam kalangan pelajar yang sedang menempuh proses pembelajaran, sama ada secara formal maupun secara tidak formal. Namun, dapat dilihat bahawa tahap nilai etika dan moral yang sedia ada ini di kalangan pelajar pada masa ini perlulah dipupuk lagi ke arah tahap yang lebih baik dan bukan sahaja pada tahap yang memuaskan. Oleh yang demikian, perkara ini mampu untuk kita laksanakan melalui pelbagai jenis kaedah, di mana salah satu kaedahnya adalah melalui kaedah pengajian yang sedia ada, sama ada secara langsung seperti kursus CTU 552 dan CTU 554 di Universiti Teknologi Mara, dan secara tidak langsung yang melibatkan akhlak dan etika di Institut Pengajian Tinggi, di mana kaedah ini perlulah ditambah baik lagi dari segi isi pengajiannya dan kesannya yang mampu mempengaruhi pemahaman pelajar terhadap kepentingan nilai etika dan moral yang positif. Hal ini seterusnya akan mempengaruhi mereka melakukan tingkah laku yang bermoral dan mengelak yang tidak baik dalam sesuatu perkara. Sebagai seorang pelajar, dapat dikatakan bahawa pembentukan nilai etika, moral dan juga peradaban tidaklah bergantung kepada pihak lain semata-mata. Perkara ini perlulah juga direfleksikan terhadap diri sendiri, di mana jika sesuatu perkara itu tidak diambil berat, bak peribahasa acuh tidak acuh akan menyebabkan diri sendiri yang terkesan seterusnya menyalahkan orang lain atas kesilapannya sendiri. Dalam erti kata lain, diri sendiri wajarlah sedar dan peka terhadap kesan yang akan terjadi sekiranya tidak mengambil serius terhadap nilai etika, moral dan peradaban. Misalnya, tidak mengamalkan ilmu serta ajaran nilai mulia yang telah dipelajari seperti berdisiplin dalam menghadiri awal ke kelas, hormat menghormati dalam menyapa pensyarah, rajin dalam melakukan tugasan kelas serta bertanggungjawab dan jujur dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Akhir kata, penghayatan dan pengamalan nilai etika dan peradaban dalam setiap peringkat seperti individu, keluarga, masyarakat dan negara seharusnya juga diambil tahu dan diberikan perhatian. Hal ini demikian kerana setiap perlakuan yang dilakukan sesebuah pihak akan memberi kesan secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang lain. Penghayatan artikel kefahaman nilai etika dan moral pelajar di institusi pengajian tinggi, satu sorotan literatur dapat memberi impak yang signifikan terhadap individu dalam konteks isu semasa di Malaysia. Kesan artikel ini kepada individu dapat dikenal pasti dari 3 aspek yang penting: kesedaran terhadap nilai etika dan moral, pembangunan sasial mahasiswa, dan peranan organisasi dalam memperkukuhkan nilai etika dan moral. Pertama, artikel ini dapat memberikan kesedaran kepada individu tentang pentingnya nilai etika dan moral dalam kehidupan seharian. Di Malaysia terdapat isu semasa yang berkaitan dengan penurunan nilai etika dan moral dalam kalangan pelajar di institusi pengajian tinggi. Contohnya, isu plagiarisme dalam penulisan akademik yang menunjukkan kurangnya kesedaran terhadap nilai kejujuran dan integriti terhadap akademik. Dengan kesedaran ini, individu dapat memahami betapa pentingnya memperkukuhkan nilai etika dan moral dalam kehidupan seharian mereka. Kedua, artikel ini menekankan tentang pembangunan sasial mahasiswa sebagai hasil daripada pemahaman yang lebih mendalam terhadap nilai etika dan moral. Isu semasa di Malaysia termasuk kesedaran yang sangat rendah terhadap tanggungjawab sosial dan kurangnya kesedaran terhadap isu-isu keagamaan. Contohnya, kurangnya kesedaran terhadap isu-isu alam sekitar dan keperluan
untuk memelihara dan menjaga alam sekitar sebagai tanggungjawab sosial. Dengan pembangunan sosial yang kuat, individu dapat menjadi ejen perubahan yang lebih bertanggungjawab dan beretika dalam bermasyarakat. Ketiga artikel ini menekankan peranan dan tanggungjawab organisasi dalam memperkukuhkan nilai etika dan moral dalam kalangan mahasiswa. Isu semasa di Malaysia termasuk kurangnya inisiatif organisasi dalam membangunkan dan menganjurkan program-program yang menekankan nilai etika dan moral di kalangan pelajar. Artikel ini juga memberi kesan kepada masyarakat dan komuniti dalam beberapa aspek yang penting. Pembentukan masyarakat yang bermoral, peningkatan integriti dalam sistem bermasyarakat, dan peranan institusi pendidikan tinggi dalam membentuk warga negara yang bertanggungjawab dan bermoral. Pertama, artikel ini memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan untuk membentuk masyarakat yang bermoral. Di Malaysia terdapat isu semasa berkaitan dengan penurunan nilai moral dalam masyarakat, seperti kadar jenayah meningkat dan kurangnya kesedaran terhadap tanggungjawab sosial. Contohnya, isu vandalisme dan kekurangan kesedaran terhadap kebersihan awam yang mencerminkan nilai moral dalam sesebuah masyarakat. Dengan kesedaran ini, masyarakat dapat memahami kepentingan dan keperluan untuk memperkukuhkan nilai moral dalam membentuk masyarakat yang lebih harmoni dan bertanggungjawab. Kedua, artikel ini menekankan peningkatan integriti dalam sistem bermasyarakat sebagai hasil daripada pemahaman yang lebih mendalam lagi terhadap nilai etika dan moral. Isu semasa yang terdapat di Malaysia termasuk kurangnya integriti dalam sistem pentadbiran dan kekurangan kepercayaan terhadap institusi awam. Contohnya isu rasuah dan salah guna kuasa yang menunjukkan kurangnya integriti dalam sistem masyarakat. Dengan peningkatan integriti ini, masyarakat dapat memperoleh kepercayaan yang lebih tinggi terhadap institusi dan sistem masyarakat yang dianjurkan. Ketiga artikel ini juga menekankan peranan institusi pendidikan tinggi dalam membentuk warga negara yang bertanggungjawab. Isu semasa yang terdapat di Malaysia termasuk kurangnya kesedaran terhadap isu-isu sosial dan kekurangan keterlibatan komuniti dalam pembangunan masyarakat. Contohnya, kurangnya kesedaran dan pengetahuan terhadap isu-isu kemasyarakatan dan kekurangan penyertaan komuniti dalam program-program pembangunan masyarakat. Dengan peranan institusi pendidikan tinggi yang lebih aktif, masyarakat dapat memperoleh warga negara yang lebih bertanggungjawab dan peka terhadap isu-isu sosial yang terjadi di sekeliling. Dengan kesedaran tentang pembentukan masyarakat yang bermoral dan beretika, peningkatan integriti dalam sistem masyarakat, dan peranan institusi pendidikan tinggi dalam membentuk warga negara yang bertanggung jawab, artikel ini memberi kesan yang positif kepada masyarakat dan komuniti dalam usaha memperkukuhkan lagi nilai etika dan moral dalam masyarakat. Artikel ini juga dapat memberikan kesan kepada negara dan global dalam beberapa aspek yang penting. Pembangunan negara yang bermoral, peranan negara dalam memperkukuhkan nilai etika dan moral, dan kesan global terhadap pemahaman nilai etika dan moral. Pertama, artikel ini memberi kesedaran kepada negara tentang keperluan untuk membangunkan dan memajukan negara yang bermoral. Di Malaysia terdapat isu semasa berkaitan dengan kurangnya kesedaran terhadap nilai etika dan moral dalam kalangan pemimpin negara dan kurangnya integriti dalam sistem pentadbiran negara Malaysia. Contohnya isu rasuah dan penyalahgunaan kuasa yang menunjukkan kurangnya nilai moral dalam pentadbiran negara. Dengan kesedaran ini, negara dapat memahami tentang kepentingan untuk memperkukuhkan nilai moral dalam sistem pentadbiran dan pembangunan negara. Kedua, artikel ini menekankan peranan negara dalam memperkukuhkan nilai etika dan moral dalam kalangan masyarakat. Isu semasa di Malaysia termasuk kurangnya inisiatif kerajaan dalam membangunkan dan menganjurkan program-program yang menekankan nilai etika dan moral di kalangan rakyat. Contohnya, kurangnya program pembangunan sosial yang disokong oleh kerajaan. Dengan peranan negara yang lebih aktif, nilai etika dan moral dapat diperkukuhkan dalam kalangan masyarakat secara menyeluruh. Ketiga artikel ini juga menekankan kesan global terhadap pemahaman nilai etika dan moral. Isu semasa global termasuk penurunan nilai moral dalam kalangan generasi muda di Malaysia dan kurangnya kesedaran terhadap isu-isu global seperti alam sekitar dan hak asasi manusia. Contohnya, kurangnya kesedaran terhadap isu-isu alam sekitar dan keperluan untuk memelihara dan menjaga alam sekitar sebagai tanggungjawab global. Dengan pemahaman yang lebih mendalam dan luas terhadap nilai etika dan moral,
negara dapat memainkan peranan yang lebih aktif dalam isu-isu global yang berkaitan dengan nilai-nilai ini. Dengan kesedaran yang tentang pembangunan negara yang bermoral, peranan negara dalam memperkukuhkan nilai etika dan moral, dan kesan global terhadap pemahaman nilai etika dan moral, artikel ini memberikan kesan yang sangat positif kepada negara dan global dalam usaha memperkukuhkan nilai etika dan moral dalam masyarakat tempatan dan global.